Dekat market, customer di luar sana, dia kata boleh tak saya nak ambil plan hibah takaful ni kalau saya dah ada darah tinggi, kencing manis dan badan obes. Dan seluruhnya saya risau kalau jadi apa-apa, dah lah isteri saya tak kerja. Dan maaf cik, dah ada penyakit berangkai, terutamanya bila dah ada kencing manis. Ini persoalan-persoalan dan halangan, objection yang kita akan hadapi, dan sebenarnya tidak menjadi masalah besar kita sebagai seorang ejen di Zurich ni. Okey, kenapa? Ini sebab ada 15 manfaat Al-Syam, dan di sinilah saya nak kongsikan tentang 15 yang dikatakan poin dia kenapa Al-Syam ni dikatakan sebagai produk hibah takaful yang sebenar dalam pasaran. Poin yang pertama, tiada pemeriksaan kesihatan. Ini pun menjadi satu ketidakpercayaan masyarakat di luar sana. Dia cakap mana mungkin orang sakit dah dia sakit, tapi tak perlukan pemeriksaan dan report kesihatan pun untuk ambil plan takaful ni. Mustahil lah. Ini sesuatu yang fata morgana. Sesuatu mimpi dalam mimpi punya cerita. Mana mungkin semua company reject siapa yang ambil plan takaful ni. Reject pun mungkin ada kos-kos yang terpaksa dia kena bayar. So dekat you punya plan dekat Zurich ni, mana mungkin ada macam ni. Tapi inilah hakikatnya tuan-tuan. Langsung tiada pemeriksaan kesihatan. Ini cara kita nak yakinkan tu bergantung pada seni presentation masing-masing lah. Mungkin nak tunjuk pasal keratan ke dan sebagainya lah. Tapi hakikatnya macam tu. Kenapa? Salah satu yang kita nak yakinkan dengan dia adalah dengan mengisi borang takaful ni, sebenarnya kita tak tanya pun pekerjaan dan sebenarnya tidak perlukan pun tinggi dan berat. Tapi tahap itu. Kan? Siapa ada pengalaman isi borang Al-Syam? Abang ada? Dalam borang tu, kan? Tak ada pun memerlukan tinggi dan berat pun tidak ditanya pun. Tidak diperlukan pun dia punya data tu. Okey. Basic sum covered tinggi. Maknanya bayar sikit tapi perlindungan banyak. Ini yang saya sebut tadi, yang saya cross satu agen dekat luar sana ni, antara sebab kenapa dia menyertai plan dekat Zurich ni melalui Al-Syam ni adalah plan dia agak dia murah. Dari segi rate harga dia lah berbanding dengan company dia, dengan bayar sekian harga tapi perlindungan terlalu rendah. Tapi kita terbaik sebab perlindungan tinggi dengan caruman perlindungan yang rendah. Dan itulah perlunya kita, customer yang bijak ni, dia perlukan hibah, bayar sikit, hibah banyak. Itulah tempat dia dekat Zurich ni lah. Sebab hibah ni kenapa? Ni mungkin kita boleh elaborate sedikit lagi lah tentang kenapa hibah tu penting apa semua. Tapi dengan adanya dekat Zurich ni, bayar sikit tapi hibah banyak. Okey, yang ketiga, ini kena panjang sikit penceritaan dia ni ya. Kematian akibat kemalangan. Okey, melalui plan Al-Syam ni, bukan sekadar orang tu dilindungi kematian biasa semata-mata, tidak. Dia pun dilindungi bila mana berlakunya kemalangan. Okey, so setiap orang ni akan berlaku dua musibah yang tidak akan ketahuan bila tarikh dia, iaitulah meninggal biasa kan, meninggal kemalangan, dan mungkin cacat pun ataupun cacat biasa atau cacat kemalangan. So di sini dengan Al-Syam ni, kenapa Al-Syam ni adalah produk hibah yang sebenar dalam pasaran adalah kerana dia ada membuat manfaat yang berganda kalau kemalangan. So kalau kita cerita pasal kemalangan, dia ada ekstra 100%. 100% ni mungkin agak sukar untuk faham. Kalau macam saya tukar konsep ni dengan ejen yang saya bila mana saya buat kelas dengan ejen secara online lah. Kalau saya jumpa ejen ni, macam mana nak faham 100% ni? Dia cakap 1 plus 1 lebih mudah. Maknanya kalau 100,000 plus 1, maknanya 100,000. Jadi dia dapat 200,000 kalau kemalangan. Maknanya 1 plus 1 lah. Kalau kematian akibat kemalangan public transport, ada tambah 200% kan. Tapi kalau saya punya istilah adalah 1 plus 2. Lebih mudah. Maknanya kalau dia meninggal naik public transport. Kalau 100,000 dia tambah lagi 200,000. Dia cuma menjadi 300,000 lah punya coverage. Kalau kemalangan luar negara pula, bagaimana? 1
1+3. Maksudnya kalau macam customer tu dia pelindungan hibah Al-Syam ni adalah 100,000. Kalau kemalangan di luar negara +3. Jadi maknanya dia akan dapat gandaan. Kalau 100,000 campur 300,000, so dia dapat 400,000 lah. Okey, kemalangan. Sebab apa, tuan-tuan? Kenapa dikatakan hibah sebenar dekat Zurich ni melalui plan ni? Sebab sebenarnya hakikatnya dekat luar sana banyak plan-plan yang sedia ada cover perlindungan kemalangan. Memang ada pun. Tapi yang membezakan adalah gandaannya dan juga carumannya lah. Sebab kalau sebut pasal PA, memang dikatakan hampir semua produk ada di luar sana. Seperti macam melalui plan kad kredit, dia ada PA percuma. Saya dipahamkan kawan-kawan yang jual SIM card, dia ada PA juga, PA percuma, kan? Tapi kita di sini ada gandaan dan juga bukan semestinya dia meninggal akibat kemalangan semata-mata. Tapi kalau dia lumpuh biasa pun akan dapat. Okay. Ini nota ni ada dalam slide yang sebenar yang officially yang dikeluarkan oleh pihak Zurich. Saya sedikit congkil sedikit lah apa yang ada dekat plan Al-Syam tu. Dan ini tahu kan ini apa nak? Pampasan kematian akibat kemalangan. Ini salah satu USP yang ada dekat Al-Syam tu sendiri. Maknanya apa tu? Dia akan memberi perlindungan 5% kepada keluarga selama 4 orang yang meninggal mani pertama. Kan? Mungkin kalau tuan-tuan dapat faham nanti kita bincang kemudian lah. Sebab ini bukan kelas produk kan? Ini cerita pasal konsep. Okey. Ada satu lagi. Nombor 4, pampasan lumpuh kekal menyeluruh TPD. Dia akan dapat langsam. Yang kedua, TPD recovery income. Maknanya akan dapat 5% daripada sum covered tu. Contoh kalau 100,000, kalau pemohon tu meninggal, orang dilindungi, so income kepada keluarga dia tu akan dapat 5% daripada 100,000 tadi. So 100,000 tu 5,000 setiap 5 tahun dia akan dapat. Okay, ini pun satu keistimewaan yang ada dekat Zurich ni, yang Al-Syam ni berbanding dengan company lain. Sebab company tu kalau meninggal lumpuh, kalau lumpuh tu dia cover sehingga umur 65 saja. Tapi kat Zurich ni dia boleh cover sampai umur 75, tambah 10 tahun lagi lah. Inilah satu pilihan. Al-Syam ni memberi satu tambahan value kepada customer untuk membeli plan produk takaful dekat Zurich ni. Okey, yang keempat, sementara soalan tak? Ada. Okey, compassionate ni pun istilah yang digunakan dalam slide officially yang dikeluarkan oleh Zurich. Tapi untuk kefahaman kita ni sebenarnya kita sebut dia sebagai khairat kematian segera yang akan dibagi melalui plan Al-Syam ni sebanyak 2,000. Dia ada ekstra tambahan, maknanya kalau dengan 100,000 tadi hibah, dia ada tambah lagi 2,000. Okey, family care privilege. Okey, maknanya kalaulah dia tu meninggal, kalau si A ni meninggal, waris dia yang terdekat tu boleh ambil plan takaful tu walaupun dia sakit. Ini maksud dia lah, family care privilege. Tapi dia boleh cover sehingga 25% sahaja daripada dia punya sum covered husband yang meninggal tadi. Ini pun teknikal juga, itu kita bincang kemudian. Sekadar nak beritahu yang plan dan manfaat ni dekat Al-Syam ni memang wujud yang sebegini. Dan yang ketujuh, amanah trust. Ini pun dalam semua produk yang ada dekat Zurich ni, dia ada amanah trust yang tersendiri lah. Maknanya kalau ikut slide di sini, kita boleh bahagikan amanah trust tu dengan badal haji, kurban dan wakaf. Badal haji ni macam mana? Contoh kalaulah peserta takaful tu dia belum menunaikan haji lagi. Kalau belum menunaikan haji mungkin kena tunggu lagi umur dia 10 tahun, 15 tahun baru dia ambil, baru dia berjaya boleh menunaikan fardu haji. Tapi dia melalui plan Al-Syam ni disertakan sekali package dia adalah upah haji kepada pemohon yang dilindungi tadi. Jadi ada harapan lah untuk kalau niat tidak sampai, tiba-tiba di pertengahan jalan dia meninggal, belum sempat menunaikan haji, tapi melalui plan dekat
Al-Syam ni ada badal haji dia akan dapat. Dan selain daripada tu, kurban dan juga wakaf ini untuk plan yang muslim. Yang bukan muslim pun ada juga boleh infakkan ataupun buat charity. Ada sebanyak 33 jenis NGO yang ada menjadi pilihan untuk dia ingin salurkan, di mana ingin dia salurkan tentang manfaat hibah dia tu. Untuk muslim, non muslim dia ada pilihan untuk letakkan charity ni, apa tu, dia punya hibah tu nak letakkan sebanyak minimal 5,000, contohnya 10,000 dia letak dekat majlis apa tu, kanser negara, makna apa lagi, majlis buah pinggang kan, majlis apa lagi, macam majlis lah. Okey, ini yang ada dalam buku. Ini yang saya dapati sendiri, yang saya nampak extra point lagi yang ingin saya kongsikan. Kenapa Al-Syam ni terbaik? Plan dia adalah plan hibah yang sebenar. Kenapa? Okey. Yang ke-8 ni adalah MRTT. Apa maksud MRTT? So, tuan-tuan, ada setengah customer di luar sana, dia ambil loan perumahan. Contohlah 300,000 jugalah. Tapi dia punya coverage untuk, ataupun sama ada dia ambil ataupun tak ambil, sebab benda tidak wajib. Jadi kalau lah contohnya dia ambil, cuba tanya, cukup tak? Kalau hutang dia 300,000, dia punya loan untuk rumah tadi tu adakah di cover hutang sebanyak 300,000 juga? Tapi ada setengah, memang banyak keadaan kita nampak dia tidak cukup dengan loan yang sebenar, dengan sepatutnya dia kena ambil cover, sepatutnya kena sama. Tapi banyak berlaku, mostly lah, sebab ini sekadar kadang-kadang banker ni ada keperluan interest dia sendiri, maknanya dia sekadar ambil, sekurang mungkin komisen dia dapat, tapi jarang dia bagi tahu tentang pendetailan MRTT loan dia tu yang sebenarnya macam mana package dia. Tempoh pula adakah sama? Kalau lah MRTT dia tu loan rumah dia tu sebanyak 30 tahun dia kena bayar ansuran, adakah tempoh MRTT dia tu ada sama 30 tahun? Ada setengah tu 15 tahun, ada setengah tu 20 tahun. Jadi menyebabkan risiko lah untuk kepada waris dia tu, kalau lah dia meninggal mungkin cover tapi tidak cukup. Jadi ini keperluan ya untuk kita letakkan Al-Syam ni boleh jadikan sebagai konteks tujuan dia adalah untuk MRTT kan loan dia. Tahu kan MRTT? Ini topik lain lah, sebab kita ada pakar ke sini. MRTT mungkin suatu nanti dia akan kupas lah tentang sebab sebelum ni saya ingat lagi lah, masa PKP tu dia ada kongsikan banyak ilmu yang saya dapat. Jadi mungkin kalau permintaan lagi lah kepada organizer haji tuah kita, mungkin hari lain kita akan buka topik tentang MRTT pula. Sebab dengan MRTT ni sebenarnya ada satu cara untuk you all dapat kes yang lebih besar. Selain daripada kita nak harapkan cash yearly dan sebagainya kan. Tapi kalau customer tu faham tentang kenapa perlunya dan pentingnya MRTT ni, saya ingat tiada isu, tiada sebab dia tolak kenapa dia tidak perlu bayar tahunan. Ini antara sebab dia lah. Jadi kenapa pula dekat MRTT, dekat Al-Syam ni bagus? Okay, dekat sini kita guarantee approve walaupun orang tu sakit. Boleh jugalah plan term 80 tu dia ambil untuk MRTT dia. Tapi kalau dia sakit, macam mana dia boleh dapat coverage seperti mana dia nak? Tapi dengan adanya Al-Syam tadi, dengan adanya pelindungan sebanyak 300,000, sekurang-kurangnya kalau dia meninggal, loan dia tu akan dapat diselesaikan kalau dia meninggal, walaupun loan masih ada lagi dekat bank. Sekurang-kurangnya dia boleh jadikan ini sebagai collateral kepada bank untuk dia ambil loan. Faham? Sebab kalau dia ambil produk yang lain, kalau dia sakit, macam mana dia mau ada jaminan perlindungan yang tinggi, murah pula tu untuk dia lindungi hutang rumah dia. Jadi ini satu keperluan lah dekat Al-Syam ni, boleh jadikan sebagai melindungi pinjaman rumah customer yang kita jumpa tadi lah. Kenapa? Satu lagi poin dia, sebab mungkin kita jumpa dia ni dah ada hibah pun dengan company lain, ataupun dia anggap hibah dia ni untuk menggantikan gaji, mungkin teknik persembahan ejen yang dijumpa sebelum ni, antara banyak topik yang ataupun keperluan dia bincang kepada ketika itu, dia tidak sentuh pun MRTT. So bila kita jumpa ni, kita ada peluang sebenarnya, sebab kita cerita dalam konteks yang berbeza, sudut pandang yang berbeza tentang produk hibah takaful ni.
Mungkin ejen yang jumpa yang diterangkan pada 3 tahun dulu, mungkin dia cerita pasal family income, income protection, mungkin cerita pasal apa lagi? Pasal apa tu? Sakit dan sebagainya. Tapi kita datang ni dalam konteks yang berbeza, dimensi yang berlainan. Kita cerita pasal MRTT yang boleh lindungi hutang rumah dia tu, kerana dia tak terfikir pun. Jadi ini peluang kita sebenarnya untuk convincekan dia dalam sudut pandang, corner dan pintu yang berbeza. Sebab mungkin kita susah nak close. Sebab apa? Risikonya mungkin dia anggap kita nampak dia sudah ada. Tapi kalau kita buat pending, sebenarnya ada chance lagi untuk kita mentakafulkan dia dengan memiliki plan Al-Syam ni. Walaupun dia sudah ada produk hibah yang lain, macam tahun 80 ataupun dengan company-company yang lain lah, company yang ada di luar sana. Jadi harapan untuk memiliki, untuk kita closing customer ni masih ada lagi terbuka untuk kalau kita kreatif menggoreng bercerita dalam konteks yang berbeza. Okey, yang ke-9 sama juga melindungi hutang. Kali ni kita cerita pasal baki-baki hutang yang ada lah, rumah, kredit kad dan sebagainya. Kredit kad contoh kalau 20,000, 30,000 kan. So kalau dia meninggal, macam mana nak selesaikan hutang dia? Mungkin saya nak kongsikan satu lagi yang menarik adalah income tax lah. Tahu kan? Kalau ada hutang income tax sampai mati pun waris kena bayar lah. Notis akan keluar lah. Jadi kenapa tidak kita present kepada customer ni adalah selain kita bercerita pasal hutang rumah dan sebagainya, boleh tak yang Al-Syam ni special dia adalah untuk kita melaksanakan kita punya income tax. Nampak? So kereta, rumah, kredit kad dan mungkin ni income tax lah. So kalau kita sebut income tax di sini, mungkin dia sedikit kelainan lah. Dia nampak macam, power je ni, kita pasal income tax pula. Kan? Jadi mungkin kita untuk kena letak logo SDN lah pula. So mungkin satu masa, mungkin satu keadaan, mungkin customer ni dia tidak terfikir pun macam mana nak cover kalau dia ada hutang income tax. Kan? Selalu dia fikir pasal rumah, kereta, kredit kad, personal loan dan sebagainya kan. Tapi jarang-jarang lah ejen tu dia kata ambil lah takaful ni, sekurang-kurangnya boleh cover you punya income tax. Sebab income tax pun jahat tu. Bukan jahat lah namanya, tanggungjawab dia. Hutang tak hutang kena bayar kan. Tapi yang risikonya adalah dia sama juga penyakit-penyakit yang lain ni. Maknanya mesti bayar juga. Waris kena bayar. Isteri kena sambung bayar. Seterusnya, betul nombor tu 9. Dan seterusnya adalah menggantikan gaji. Kita tahu dekat hibah, dekat Al-Syam ni dia cover meninggal dan cacat. Okay, mungkin kita jumpa ada customer ni, dia kata dia sudah ada hibah dia ataupun produk-produk hibah dia, cakap dia dah ambil plan takaful. Tapi sebenarnya kita kena tanya dia lagi, apa yang dia ada? Mungkin medical card tak sama dengan keperluan untuk memiliki plan hibah. Tapi kalau kita mengatakan yang jadikan Al-Syam ni sebagai menggantikan gaji seandainya you tak ada, sebenarnya itu satu yang poin yang cukup besar untuk customer ni melihat. Dan kita diberi ruang untuk beri presentation tentang kenapa perlunya Al-Syam ni. Bisa pasal penggantian gaji tu sama je persembahan teknik lifeline, nak cerita pasal macam term 80. Tapi ikut tonton kau punya keperluan dan juga kemahiran lah. Bagaimana meyakinkan dia dengan menyertai plan Al-Syam ni, sebenarnya dia boleh menggantikan gaji dia yang gaji 5,000 selama 10 tahun mungkin. Jadi ini pun satu poin juga untuk kita katakan Al-Syam ni adalah produk hibah yang sebenar yang terbaik juga dalam pasaran sekarang. Boleh faham? Menggantikan gaji, maksudnya gaji dia 3,000, kalau dia meninggal, cacat, apa jaminan keluarga dia boleh hidup selepas dia kehilangan pendapatan tadi? So dengan adanya perlindungan 100,000, 200,000 akan memberi ni. Kalau dia mati sebab 3-4 perkara dalam kehidupan kita ni, kematian, hidung paya, sakit kekal. So seandainya hilang salah satu 3 perkara ni, apa persiapan yang customer kena hadapi? Sebab waris terpaksa teruskan juga kehidupan dia. Antaranya keperluan harian,
rumah, kereta dan lain-lain. So macam mana dia punya waris tu boleh teruskan kehidupan dia? Boleh ya? Faham? Ini paling simple lah, sebab benda ni banyak diulang-ulang. Sebab kita kan banyak kelas pro essential, term 80, memang dia tidak akan lari cerita pasal ni, penggantian gaji. Okey, seterusnya nafkah berterusan, sama jugalah penggantian gaji tu kan. Maknanya dengan adanya aset sebanyak 300,000 ni, inilah satu nilai cair yang boleh dikeluarkan, boleh dicairkan bila-bila masa tanpa sebarang halangan dan juga birokrasi yang besar. Dia akan dapat serta-merta. Bukan kata serta-merta, mungkin memang masa paling lama pun sebulan kalau cukup segala bentuk dokumen dan syarat kelaikan untuk dia memiliki plan hibah dekat Al-Syam ni. Maknanya kalau dia tinggalkan harta dekat tabung haji sebanyak 100,000, agak-agak duit dekat tabung haji tu berapa lama boleh dikeluarkan? Begitu juga dekat mana? ASB. Begitu juga dekat duit dekat EPF. Ada 300,000, 400,000. Tapi seadanya dia meninggal, agak-agak berapa lama perlu itu dicarikan? So, inilah dikatakan sebagai dekat Al-Syam ni, dia memberi jaminan nafkah berterusan kepada keluarga. Bayangkan memang ada dekat duit ada 200,000, 300,000. Agak-agak kalau ada tu berapa lama kena settle kan melalui proses mahkamah dan sebagainya. Kita ni agak-agak berapa lama? Makin banyak duit tu makin lama proses dia untuk diselesaikan. Setuju tak setuju? Kan? Jadi kalau adanya Al-Syam ni sebagai backup untuk customer ni, anak dan isterinya ni boleh meneruskan kehidupannya dalam keadaan yang selesa lah. Sebab sekali lagi, inilah dia plan yang terbaik customer perlu miliki, sebab guarantee approve. Guarantee approve selagi mana payment berjalan, tiadanya. Okey, boleh disertai seawal umur anak 14 hari pun. Tak usah cerita pasal 14 hari lah. Kalau Indo dapat IC, dah boleh daftarkan untuk ambil pelan dekat Al-Syam ni lah. Dan dilindungi sehingga umur 80 tahun pun. Kan? Bercerita pasal 80 tahun, saya berani katakan Al-Syam ni adalah garanti dia dapat. Apa maksud dia? Al-Syam ni, contoh dia letak 300,000 maksimum perlindungan dekat Al-Syam ni, garanti dapat. Kenapa? Kenapa katakan garanti? Sebab ikut jangka hayat manusia ke Malaysia ni, kalau lelaki 70 berapa? 76, 74. Kalau perempuan 80, 76, 78. Itu katakan dekat Al-Syam ni maksimum 80 lah dia boleh cover. So, garanti lah. Garanti lah perlindungan itu. Dia akan dapat. Waris akan dapat. Bukan dapat lah maknanya, tak kisahlah dia namakan pada waris dia ataupun kalau boleh berlaku musibah dan sebagainya, dia akan dapat lah. Okay, budak, OKU, obes boleh dapat. Ambil untuk anak, maknanya dia sebagai pemohon, mak orang yang dilindungi, boleh ambil pelan Al-Syam ni. Untuk menyertai plan ni adalah umur 60 tahun. Saja tak tulis ni. Sajalah sengaja tak tulis. Nak bagi you all lebih ekstra. Maksimum 60. Kalau dia 70, kalau dia 60, 63, 65 boleh. Tapi bagi dia show cover. Show cover maksimum 70. Ini antara satu sebab kenapa kita jadi ejen dekat Zurich ni cukup bersyukur juga lah sebenarnya. Banyak pilihan customer ni. Kalau kita rasa macam dia ada duit, so tiada sebab untuk dia tidak ambil apa-apa plan hibah dekat kapal ni. Sebab kita ada peluang lagi. Contohlah ini kan terhad dari segi umur 60, 63 pula umur customer yang kita jumpa ni. Kita boleh bagi dia suara cover. Tak masalah kan. Okey, ini pun terbaik lagi. Satu lagi nombor 12 ni, sesuai kepada orang yang bekerja berisiko tinggi. Kita kena faham lah. Dulu masa saya dekat company lama, masa saya buat, saya teringat lagi saya buat kaji selidik, buat survey dekat PWTC, ada satu prospek ni yang saya jumpa. Dia ni pegawai iringan menteri, Perdana Menteri time tu. Saya try approach dia.
cik ni takaful bagus ni, ajak dapat semula kan. Memang saya minat, memang saya tercari-cari pun sebenarnya produk takaful ni untuk saya. Tapi rata-rata yang saya jumpa dekat yang saya jumpa belum pernah lagi boleh katakan yang pekerjaan saya sekarang ni sebagai pegawai pengirim bodyguard Perdana Menteri boleh cover. Nampak? So, maknanya market di luar sana dia ada sedikit terhad untuk melindungi orang yang berisiko tinggi sekalipun. Tapi kita di sini ada panjat bangunan, bomba, polis, boleh juga menyertai plan Al-Syam ni. Nampak kita punya potensi pasaran di luar sana ni cukup luas lah. So kita patut bersyukur lah jadi ejen dekat Zurich ni. So kenapa perlu pindah? Contoh. Kenapa perlu pilih company lain lah? Contoh lah yang terdetik kan. Ada perasaan kata macam produk dekat company lagi bagus kan. Okay. Ini salah satu kenapa pentingnya hibah ni dan dikatakan sebagai Al-Syam ni adalah produk hibah yang sebenar dalam pasaran. Bayangkan kalau dia ambil term 80 sekalipun, bayangkan bayaran berapa? Dia kelas 4 lah, 4 ni mahal lah. Dan silap-silap Zurich terpaksa keluarkan lagi satu deferment, inginkan penjelasan apa pekerjaan yang sebenar. Nampak tak leceh tak dia punya urusan kalau kita nak balas surat tu. Tapi dekat adanya Zurich ni, tak kisah pekerjaan apa sekalipun boleh cover lah kan? Boleh cover untuk melindungi orang yang berisiko macam mana sekalipun. Al-Syam ni ada satu pilihan untuk dia. 13 OKU. Ini saya nak kongsikan saya punya pengalaman sebelum ni, baru-baru ni lah. OKU juga boleh sertai plan hibah Al-Syam ni. Kenapa? Saya katakan ini satu poin yang cukup bagus sebab bayangkan tuan-tuan di luar sana banyak golongan-golongan OKU ni pun sebenarnya dia tercari-cari dan inginkan perlindungan hibah, tapi dia tidak boleh mohon, dia tak boleh apply, dan memang macam mana sekalipun tak boleh. Tapi dengan adanya dekat Zurich ni, saya katakan tadi dekat OKU apa lagi ni, nampak dekat surat khabar ni, Zurich Malaysia Perkasa OKU. Maknanya sebenarnya takaful di Zurich ni dia boleh memberi perlindungan kepada orang yang ditimpa sakit, kemalangan. Sebelum ni kita cerita pasal sakit, tapi bagaimana dengan OKU yang kata kaki lumpuh dan sebagainya. Macam mana tu? Tapi inilah pilihan dia yang tiada dekat plan-plan takaful yang lain, even dekat company luar sekalipun. Kenapa? Ini saya nak kongsikan lah. Ini saya customer baru-baru ni. Ini aksi saya, ini ayat dia. Macam saya OKU ni plan mana? Bulanan berapa? Saya buat quotation sikit lah. Sebab sebelum tu saya sudah balas, saya buatkan quotation dia RM76 je. Ini umur dah 39, Puan Riza. Ini dari Segamat. 39, umur 76. Berapa coverage dia? Ini polisi yang dia dapat. Ini nama saya. Okay, ini coverage saya 100,000. Tadi nama dia, nama dia. Baru lagi, Julai. Approve. Masuk Jun, selang 2-3 minggu, polisi keluar. Coverage 100,000. Inilah papasan kemalangan, detail semua dekat sini ya. Tadi 76. Oh, dia punya ni bayaran ni ya. RM52 ya. Yang 76 tadi tu mungkin ni lah 200,000. Ini 100,000. Bayaran RM52 je. Gimana tu? Maknanya dengan bayar RM50, perlindungan RM100,000. Ada tak plan yang begini dekat pasar di luar sana? Bayar RM50 je pun. Kalau 2 tahun dia meninggal, 2 tahun baru 600, 1,200. 1,200. Bulan ke-25 dia meninggal, dia baru bayar 1,200. Ini kamu dia dapat 100,000. Hibah dia. Nampak? Nampak dia punya kehebatan yang ada dekat Al-Syam ni tadi. So rugilah siapa tidak ambil. Ini peluang kepada orang OKU depan mata.
pengalaman. Kan? Ni. So, ini polisi, saya pun rasa macam sebab jugalah bagaimana orang OKU ini bersemangat untuk memiliki plan hibah. Semua khabar 20. Apa-apa hal kalau lepas 2 tahun tu semua khabar lah. Bukan segala bentuk kematian, kecacatan apa semua khabar. Selepas 24 bulan tu. Ingat tempoh bertenang dia 2 tahun tu je. 2 tahun tak lama. Kepada yang sudah memiliki plan takaful medical card. Apa tak dekat pasaran di luar sana sebenarnya banyak orang memiliki medical card semata-mata. Kalau ada pun hibah hanya setakat 3,000, 5,000. Macam sebelum ni tahun lepas masa PKP ada satu prospek yang saya jumpa. Dia cakap dia masuk company merah lah. Dia ambil medical card dia bayar dalam 500 sebulan macam tu. Tapi dia punya hibahnya setakat 20,000 saja. Agak tinggi lah. Tapi bila saya buat quotation dengan term 80 tapi kalau ini pun okey juga, tapi masa tu belum ada lagi Al-Syam. Buat quotation dengan harga yang sama tapi saya reducekan sedikit bayaran supaya untuk tarik perhatian dia untuk menyertai plan takaful yang dekat ni murah. Term 80 bayar 300,500, coverage setengah juta. Nampak? Beza tak? So di sini tuan-tuan, banyak market di luar sana orang mementingkan medical card semata-mata, tapi hibah tu dikurang. Kenapa? So inilah kedatangan kita ejen ni, educate dia supaya inilah peluang tuan-tuan untuk memiliki hibah yang terbaik dalam pasaran sekarang. Guarantee approve lah. Tuan-tuan, tahu tak beza antara medical card dengan hibah? Ini mungkin satu topik yang berlainan. Itu kenapa perlunya medical card dan hibah. Medical card versus hibah. Tapi di sini kita cerita pasal hibah sebenar-benarnya. Kalau you dapat medical card, you cover setakat ialah masuk hospital swasta, hospital yang dapat duit. Tapi dengan adanya plan dekat hibah Al-Syam dekat Zurich ni, 300,000 tu you punya. So you rasa you dapat duit tu nak bagi you dapat ke tu hospital yang dapat. So itu peluang untuk kita convince dia supaya perlunya memiliki plan hibah yang lebih utama. Macam contoh saya pun banyak kali kalau saya buat posting dekat mana-mana Facebook ataupun buka grup-grup WhatsApp, dia kata ada tak medical card untuk anak? Nampak? Bahkan dia belum ada hibah yang lebih besar ataupun mungkin langsung tak ada. Jadi ini satu peluang. Kita convert sedikit, alihkan sedikit pemikiran dia bahawasanya hibah tu adalah nomor satu. Punya pilihan dan keutamaan untuk diambil plan penggantian gaji dulu. Untuk kita yakinkan dia lah. Yakin dekat sana memang banyak sangat orang mengambil medical card tapi hibahnya senyonyek je. 10,000, 20,000 kan. Macam mana nak teruskan kehidupan kalau betul lah berlaku, betul lah bagus lah yang insurans ni dia dah miliki. Cuma dari segi prioriti dan juga kecukupan tu kita amat membimbangkan. Jadi kita kena ajar dia supaya perlunya juga adanya hibah untuk dia dengan seisi keluarga dia lah. Seterusnya yang terakhir antara kenapa Al-Syam ni adalah terbaik dan dikatakan hibah yang sebenar adalah kepada yang ingin menginfak dan mewakafkan hibah kepada badan-badan amal NGO. Kan? Benar ni poin ni kalau dia tersentuh bila mana kalau kita jumpa orang tu umur dekat pencen lah. Contohlah orang tu umur 50-55 kan, dia akan fikir tentang akhirat selalunya, keutamaan dia. Jadi kalau kita jumpa segmen umur yang dekat nak pencen ni, saya ingat ini satu peluang untuk kita bagi dia pilihan untuk memiliki plan hibah. Dan hibah tu bukan semata-mata untuk diri dia semata-mata. Kita anggap, kita cakap dengan adanya 150-200 ringgit sebulan, sebenarnya tuan-tuan telah menginfakkan, ada peluang menginfakkan kepada badan amal dan NGO. So bagus itu bagus. Mungkin dia cakap dia sudah ada takaful nasional, contoh yang dulu punya takaful nasional yang bayar 100-200 ringgit boleh cover itu semua. Tapi mungkin ini adalah satu pilihan, dikatakan ini special untuk kita jariahkan. Duit kita ni boleh disalurkan ke mana secara konsisten. So inilah pilihan dia dengan adanya menyertai plan Al-Syam ni.
konsepnya, mungkin kita boleh back to basic ya. Macam mana proses takaful tu wujud. So, kita cerita lah, takaful ni merupakan satu duit tabungan yang terkumpul dan hasil derma daripada orang ramai. Orang ramai. Orang sakit kita bagi duit, orang lumpuh kita bagi duit, orang meninggal kita bagi duit. Jadi rasa-rasanya duit tu yang terkumpul tu adalah seandainya berlaku musibah kepada orang yang menyertai pelan takaful tu, duit daripada fund ni, tabung ni, kita akan derma kepada orang yang meninggal, ataupun mungkin yang dikatakan sebagai wakaf dan infak ni. Wakaf dan infak ni kita salurkan untuk membuat masjid. Okey tak? Jadi kalau benda ni kalau cerita, dia akan sedikit memberi sentuhan dan sedikit emosi lah untuk dia steady je dengan insuran ataupun takaful yang dimiliki sekarang. Tapi dengan adanya pelindungan hibah yang lebih menjurus kepada untuk diinfakkan secara konsisten. Dia sama juga macam kita derma kat masjid lah kan, secara sama ada konsisten atau secara berkala ataupun buat-buat lupa kan. Tapi dengan adanya takaful ni, sama ada kita membuat bayaran tahunan boleh, dan boleh juga membuat bayaran secara bulanan pun boleh. Ini satu pilihan. Sebab kalau kita membuat sumbangan atau membuat derma atau sebagainya, mungkin kita tidak konsisten. Tapi dengan adanya plan hibah ni dekat Zuris melalui plan Al-Syam ni, sebenarnya kita telah mengalokatkan kita punya perbelanjaan bulanan tu, potongan gaji setiap bulan atau potongan bank secara konsisten, kita tidak akan lupa. Jadi mana kata setiap bulan tu kita dapat pahala yang banyak lah. Berbanding kalau kita tidak konsisten, hari ini derma, tunggu 3 bulan derma lagi, tunggu bulan kelima derma lagi, setelah ujung tahun tak derma lagi dah. So ini satu peluang. Maknanya bukan saja tuan-tuan berderma pada hari ini, malah berderma sehingga umur 80 tahun. Jadi ini satu ruang dan medium yang cukup menarik untuk customer ataupun prospek yang kita jumpa ni, untuk dia membuat infak dan wakaf. Berapa nilai, tapi kalau kita keluarkan ayat ni, secara kurang-kurangnya customer ni akan berfikiran dari segi logik tu, ada logik lah untuk dia menyertai pelan hibah takaful ni dengan adanya membuat simpanan dan caruman setiap bulan. Tengok kartun ni, apa dia cakap? Kau ada tips tak macam mana nak boleh istiqamah menderma? Apa dia? Ambil je pelan takaful, setiap bulan kau menderma. Nampak? Jadi kalau kita mengambil pelan-pelan, contohlah bayaran-bayaran yang tidak konsisten sana, ataupun tak tahulah macam mana pun, tapi dengan adanya plan dekat Al-Syam ni, kita memang ada sedikit tanggungjawab moral, mungkin juga tanggungjawab iman, untuk kita pastikan takaful kita setiap bulan tu terbayar, tidak tertunggak. So dengan adanya bayaran setiap bulan tu, kita sebenarnya tidak akan lupa lah, melainkan duit dalam bank untuk buat potongan tu kosong. Jadi memberi kepada jawapan apakah derma, bentuk derma yang kita boleh buat secara istiqamah, apa dia? Boleh tak cerita selain daripada takaful? Selain daripada itu ada tak tempat lain yang kita boleh menderma secara istiqamah? Istiqamah ni secara berterusan, konsisten dengan amount sekian sampai bila-bila, ada? Ada tak? Potong zakat memang wajib, kalau tak wajib berdosa. Tapi yang sunat ni, yang boleh dapat pahala berpanjangan, kita boleh buat bayaran sepanjang masa pun selain daripada takaful. Apa dia? Ada tak? Atau mungkin tuan-tuan ada terfikir yang ada mungkin ya. So ini satu peluang lah, sekali lagi kita ingatkan supaya dengan menyertai plan Zuris melalui plan Al-Syam ni, harapan ataupun potongan kita boleh buat tu secara konsisten. Kenapa konsisten? Sebab kita tahu kalau kita tidak bayar, kita tidak akan dapat perlindungan meninggal dan juga cacat tadi. Jadi dengan adanya motivasi, kalau saya tidak bayar, akan berlakunya tidak dilindungi. Tapi dengan adanya motivasi, kita menyimpan setiap bulan, dengan adanya bayaran ini, kita akan dapat macam tadi tu kan, yang OKU tu kan, bayar RM50, tapi perlindungan RM100,000. Kan RM50 itulah nilai motivasi yang perlu dia buat setiap bulan. Supaya selain dia buat infak, selain dia buat wakaf, sebenarnya dia memberi jaminan kepada hibah dia itu akan aktif, terjamin sepanjang masa. Selagi takaful dia itu berbayar lah. Okey? Habis dah.